panduan yang dikongsikan tadi. Dan seterusnya kita lihat sedikit tentang pelaburan saham syarikat. So apa requirement yang ada. Hukum membeli saham. Persoalan yang pertama, saya berminat untuk melabur dalam pasaran saham. Apakah hukum membeli saham? So hukum melabur dalam pasaran saham tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Yang antaranya saham, kita perlu faham apa dia saham itu pertamanya. So pertamanya, saham ni ialah satu sijil yang mengiktiraf pemilikan seseorang terhadap aset sesuatu syarikat. So kita ni soal bila-bila kita pegang saham kan, kita nama kita ni apa? Shareholder. Dan kita pemegang share. So share tu share tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada pemilikan dalam sebahagian daripada syarikat tersebut. So semakin banyak seseorang memiliki sesuatu unit saham, maka semakin banyak pemilikannya dalam syarikat tersebut. So kita dalam istilah kewangan hari ini, kita ada yang disebut sebagai minority shareholder, kemudian ada majority shareholder. Dan kalau dia majority shareholder, dia boleh sampai tahap dia boleh lantik wakil untuk berada dalam board of director syarikat tersebut. So hari ini menarik kalau kita baca berita, ada di sana disebut sebagai activist investor. So apa dia activist investor ni? Dia cuba untuk dapatkan pemilikan majority di sebuah syarikat untuk dia masuk dalam board tu, dan dia mengubah beberapa langkah ataupun beberapa keputusan-keputusan syarikat yang penting. Contohnya kalau dekat luar negara banyak isu green, isu alam sekitar. So contoh, mereka akan berpakat, dia nama dia activist investor ni, dia akan berpakat, dia akan cuba dapat hak dalam duduk dalam board of director syarikat-syarikat minyak. Maka bila dia dapat duduk dalam board of director tu, dia buat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan polisi mesra alam sekitar. So itu berlaku di luar banyak kan. Antara yang kalau sahabat-sahabat nak baca, boleh Google kes yang terbaru ni, Exxon Mobil kan, di mana ada satu keputusan sampai tahap wakil dulu CEO Petronas kan, Tan Sri Zul, dia telah dibuang daripada board director Exxon tu sebab keputusan majority shareholder kan, yang tak setuju dengan pelantikan Tan Sri Zul, yang mana dia ada beberapa kritikan lah bila mana dia manage Petronas dulu, yang bagi aktivis ni tak mesra alam sekitar. So mereka buat keputusan untuk pastikan dia dikeluarkan daripada board director Exxon. So itu real case lah, boleh baca dalam berita. Okey, so yang kedua, keharusan melabur dalam mana-mana syarikat tertakluk kepada jenis teras perniagaan yang dijalankan oleh syarikat tersebut. So kaedah pembelian sesuatu saham boleh menyebabkan sesuatu transaksi itu jadi haram walaupun saham tersebut saham yang harus dibeli. So kriteria syarikat yang boleh dibeli sahamnya, dan harus membeli saham syarikat yang berniaga pada perkara-perkara yang halal dan tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang haram seperti pinjaman riba, hiburan dan lain-lain. Syarikat ini digelar sebagai syarikat patuh syariah. So di Malaysia alhamdulillah kita ada Suruhanjaya Security yang mengeluarkan senarai saham-saham yang patuh syariah. Dikeluarkan 2 kali setahun. Satu pada bulan Mei, satu lagi pada bulan November. So dia keluarkan, dia senaraikan dekat bursa saham adalah 900 syarikat-syarikat yang boleh kita beli saham dia. Tetapi daripada 900 lebih tu, hanya 75 ke 80% sahaja yang patuh syariah. Dan macam mana mereka klasifikasikan kepatuhan syariah itu? Dan yang pertamanya adalah mereka melihat kepada aktiviti syarikat tersebut. Apa aktiviti yang dia buat? Contohnya kalau kita kata Berjaya patuh syariah ke tak patuh syariah? Saham Berjaya boleh beli tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka antara portion yang besar adalah perolehan daripada aktiviti perjudian, kan? So tak boleh, kan? Kita sebagai Muslim tak boleh beli saham tersebut. So yang lain banyak, sebenarnya banyak yang boleh, banyak yang harus. Macam saya sebut 80%, dan hampir 80% syarikat di Bursa Malaysia itu patuh syariah, dan kita boleh jadi di Malaysia shareholder. So termasuklah juga bagi siapa yang melabur di US, dan katakan dia buka akaun hari ini mudah. Kalau siapa yang nak melabur secara terus, boleh buka, ada satu akaun nama dia MIDF Invest, kan? So dia bagi kita akses terus, kita boleh beli saham dekat US punya market, dan ada kaunter yang kita boleh spesifikkan kepada yang patuh syariah saja. So di sana pun sama, ada jawatankuasa yang melihat kepada aktiviti bisnes tersebut, dan bagaimana perolehan tu. So kalau di Malaysia, dia ada beberapa tanda aras yang digunakan dalam kita menentukan proses patuh syariah.
ada dua tanda aras yang digunakan. Yang pertama, tanda aras 5 ke 20%. So 5% ni, kalaulah syarikat kadang-kadang yang syarikat yang disenaraikan dekat bursa ni dia besar, dia terlibat dengan macam-macam jenis perniagaan. So diberikan beberapa flexibility daripada penasihat syariah Suruhanjaya Security, di mana kalaulah syarikat itu perolehan daripada bisnes yang jelas haram, contohnya perniagaan khinzir, rokok, ni pun dikira sebagai haram kan? Rokok, judi, bank konvensional and insurance. So kalaulah syarikat terlibat dan perolehannya tidak lebih 5% daripada keseluruhan perolehan bisnes-bisnes yang lain, maka ia dikategorikan sebagai patuh syariah. So syarikat kat Malaysia ni yang disenaraikan ni dia besar, dia terlibat dengan macam-macam jenis perniagaan. Tetapi kalaulah perniagaan yang haram tu perolehannya tak sampai 5%, maka diberi izin untuk disenaraikan juga sebagai patuh syariah. Dan ada lagi satu lagi benchmark yang dimaksud sebagai benchmark 20%. Mereka melihat kepada aspek indirect contribution. Contohnya katakan syarikat tu dia ada mall, dan dalam mall tu dia ada tapak yang disewakan kepada syarikat judi, maka hasil sewa tu tertakluk kepada benchmark 20%. So dia akan kira, dia tengok kalaulah hasil sewa daripada aktiviti yang tak patuh syariah tak sampai 20%, maka mereka masih layak dikategorikan sebagai saham patuh syariah. So di Malaysia kita agak ketat berbanding dengan kat luar. Kalau kat luar, contoh di market US, mereka guna benchmark 30%. Sebab apa? Sebab kalaulah mereka strict, boleh kata tak adalah syarikat yang boleh dikategorikan sebagai patuh syariah. So kita kat Malaysia kita boleh strict sebab banyak most company ni invest dia punya business activity ni tak banyak yang tak patuh syariah, maka kita boleh strict 5%, kemudian 20% kalau bab-bab yang berkaitan dengan indirect contribution, sewa contohnya kan, dia bukan dia yang buat, tapi dia bagi ruang untuk orang lain buat. So ada benchmark 20%. Satu lagi tanda aras adalah tanda aras nisbah aset tunai. So dilihat juga kalaulah syarikat itu mereka letak duit dalam bank konvensional lebih 33%, tidak melebihi 33%, maka syarikat itu tidak boleh dikategorikan sebagai patuh syariah. So ini lebih teknikal. Rujukan ni boleh lihat dalam senarai yang dikeluarkan oleh Security Commission 2 kali setahun tu. Di situ ditulis macam mana kaedah penetapan syarikat ni patuh syariah ataupun tidak. So dia akan lihat juga dari segi nisbah aset tunai dia letak dekat mana, sama ada bank konvensional ataupun bank Islam. Dan kalau dia ambil loan tu daripada bank Islam ke bank konvensional, so dia akan lihat juga bab tu. Barulah akhirnya dikategorikan sebagai saham tu patuh syariah. Okey. Okey, itu soalan. Okey, soalan yang seterusnya adalah bolehkah bermain saham? So jawapannya harus. Kita membeli dan menjual saham yang patuh syariah sekiranya melakukan urus niaga seperti berikut, iaitu membeli saham secara tunai dan menyimpannya sama ada untuk mendapatkan dividen atau menjualnya apabila harganya naik kelak. Cara ini adalah diharuskan. So bila orang beli saham ni, dia dua cara dia nak dapat untung. Satu, dia tunggu nilai saham tu naik, yang kita bagi capital gain. So itu satu cara. Cara yang kedua adalah dia simpan untuk dia hold dan dapat dividen. So kadang ada saham dia bagi dividen, katakan quarterly ataupun half yearly, maka kita simpan saham tu untuk dapat dividen. So dua-dua cara tak ada masalah. So dan ada juga persoalan, dia kata boleh tak untung lebih 100%? So kadang-kadang ada orang tanya juga kan. So jawapan dia boleh, tak ada masalah. Dalam Islam tak ada peratus yang tertentu ataupun jadi had maksimal untuk kita ambil. So lagi-lagi lah dalam dunia digital hari ni, kadang-kadang ada benda yang contohnya dulu Bitcoin kan, daripada berapa ringgit je kemudian jadi sampai naik 250,000 satu unit kan. Padahal dulu start sikit je. So berapa ribu persen tu dia dah naik kan. So tak ada masalah. Dia tak ada, sebab dulu kadang-kadang ramai juga yang berpandangan kalau kita berniaga ni tak boleh untung lebih 100%. So itu adalah pandangan yang tak ada sandaran lah. So kalau kita ada bisnes yang boleh generate untung lebih 1000%, 2000%, tak ada masalah. Yang penting ada manfaat dia lah. Ada manfaat dia. Okey, so soalan seterusnya, bagaimana pula sekiranya membeli melalui broker? So dalam kita nak membeli saham ni, kalau di Malaysia
And kita ada yang disebut sebagai Islamic broker. So contoh kalau kita buka trading account, pastikan kita buka dengan broker-broker yang patut syariah. So contoh kalau Maybank, kita pergi Maybank Investment kan, Maybank Investment dia ada, kalau kita kena tanya dia nak buka akaun patut syariah, so dia akan bagi kita borang akaun trading yang patut syariah. So beza dia dari segi kontrak dan dia tak ada perolehan interest. Itu beza dia. So and then kalau kita buka bank, kita buka account dengan, kita buka trading account dengan bank yang broker yang patut syariah, bila kita nak beli saham tu, nak beli saham yang tak patut syariah, dia akan block. Dia akan automatically block, tak boleh nak beli. So itu antara feature yang ada dan yang kita duduk kat Malaysia ni, Alhamdulillah, dan banyak kemudahan yang ada untuk kita tak terjerumus kepada dosa-dosa yang berkaitan dengan pelaburan. Okay, so soalan yang seterusnya, boleh tak kita beli saham hutang? Beli saham secara hutang ataupun disebut sebagai leverage ataupun margin. Jawapannya boleh, dengan syarat hutang tersebut diberikan oleh bank yang patut syariah. So dia ada, kita panggil financing kan. So itu boleh dengan syarat dibeli dengan ataupun dibuat perjanjian financing itu dengan bank yang patut syariah ataupun broker yang patut syariah. Okey.